Chow Kon Yew kekal jawatan Ketua Menteri Pulau Pinang untuk penggal kedua. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya, Faiz Syahranizam. PRU DUN ke-15 yang berlangsung dengan lancar jelas membuktikan demokrasi terus subur di negara ini. Ditambah pula dengan pengurusan agensi-agensi kerajaan yang amat baik dan sistematik. Ini terbukti apabila keputusan pilihan raya diumum lebih cepat berbanding sebelum ini, selain penglibatan pengundi juga pada tahap memberangsangkan. Walaupun pada awalnya nampak macam agak perlahan, tetapi rakyat telah mengambil peluang untuk terlibat dalam pilihan raya. Dalam masa yang sama, mereka menjadi sebahagian daripada sejarah pilihan raya pada PRN15 ini. Dan bagaimana kita nak menyuburkan demokrasi ini menjadi lebih baik, pihak parti politik ataupun daripada pihak yang memegang kuasa perlu lebih memikirkan tentang kehendak dan keperluan rakyat berbanding daripada kepentingan dan keperluan kuasa untuk parti ataupun meneruskan legasi parti lah. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di Kota Media Angkasa Puri. Kerajaan Perpaduan bertekad untuk bekerja keras dan lebih tekun berkhidmat untuk memenuhi keperluan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan pimpinannya akan terus kekal dan kukuh seiring hasrat membangun Malaysia madani dan dasar ekonomi madani. Tambah Datuk Seri Anwar, kejayaan Kerajaan Perpaduan mengekalkan pentadbiran kerajaan negeri di Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang adalah hasil muafakat rakan-rakan parti termasuk dari Sabah dan Sarawak yang turut memberikan dukungan. Kerajaan Perpaduan, saya ingin beri jaminan terutama terhadap persekutuan yang terus kekal dan kukuh selepas PRN ini. Kita akan terus berterus bekerja, berkhidmat sesuai dengan hasrat kita membangun Malaysia madani dan dasar ekonomi madani yang telah kita umumkan untuk ini. InsyaAllah mulai Isnin kita akan terus bertugas bukan sahaja seperti biasa tetapi lebih tekun dan keras bekerja supaya Malaysia akan mencipta kejayaan yang dibanggakan. Dalam perkembangan sama, beliau berkata kerajaan menghormati keputusan PRU DUN di Kelantan, Terengganu dan Kedah yang menyaksikan Perikatan Nasional PN mengekalkan kemenangan di negeri itu. Beliau berucap selepas pengumuman keputusan rasmi PRU DUN ke-15 di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Barisan Nasional BN akan terus bekerjasama dan memperkasa sinergi bagi mengekalkan kerajaan perpaduan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusinya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerjasama itu akan terus dibentuk hasil mandat diperoleh pada PRU DUN ke-15 di 6 negeri. BN turut mengucapkan tahniah kepada calon yang menang. Sementara, bagi yang tidak berjaya, digesa terus memperjuang aspirasi rakyat yang kini berdepan pelbagai cabaran. Tambah beliau, tiba masanya untuk semua bersatu hati dan terus bekerja keras demi memastikan perpaduan dipelihara serta kestabilan dijaga demi kemakmuran rakyat Malaysia. Pengerusi Pakatan Harapan PH Pulau Pinang Chow Kon Yew dipilih meneruskan kepimpinan kerajaan negeri. Beliau mengangkat sumpah jawatan Ketua Menteri Pulau Pinang bagi penggal kedua di Seri Mutiara pagi tadi. Chow yang juga anggota Dewan Undangan Negeri Adun Padang Kota melafazkan sumpah memegang jawatan di hadapan Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak pada pukul 9.35 pagi. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Pulau Pinang Datuk Muhammad Sayuti Bakar serta Barisan Pimpinan PH dan Barisan Nasional BN Negeri. Gabungan PH BN memenangi 29 daripada 40 kerusi Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang pada pilihan raya semalam.
Kemenangan gabungan PH dan BN pada PRU DUN ke-15 di Selangor membuktikan rakyat mengiktiraf kerjasama PH-BN. Pengerusi PH Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, keputusan itu juga menunjukkan kerjasama yang baharu dibentuk diterima rakyat untuk diberikan amanah meneruskan pentadbiran kerajaan negeri. Dalam pada itu, Datuk Seri Amiruddin yang juga Menteri Besar sementara berkata, gabungan PH-BN bersedia membentuk Kerajaan Perpaduan Negeri Selangor bagi melaksanakan semua tawaran dalam manifesto yang diumumkan baru-baru ini. Keputusan PRU DUN ke-15 Selangor menyaksikan gabungan PH-BN memperoleh 34 kerusi manakala Perikatan Nasional PN 22 kerusi. Dalam pada itu, gabungan PH-BN mempertimbang memfailkan petisyen pilihan raya. Ia bagi membatalkan keputusan beberapa kerusi yang dimenangi Perikatan Nasional di DUN Selangor. Datuk Seri Amiruddin berkata, antaranya melibatkan DUN Sungai Kandis, Taman Medan, Gombak Setia dan Dengkil yang mana majoriti kemenangan adalah rendah termasuk ada kes kertas undi tidak dikembalikan. Pasukan Peguam akan membuat penelitian lanjut. Sementara itu, PH-BN menang bergaya di Negeri Sembilan. 31 kerusi DUN dikuasai mereka dengan 17 kerusi dimenangi PH dan 14 kerusi milik BN. Pengerusi PH Negeri Datuk Seri Aminuddin Harun yakin masyarakat melihat gabungan tersebut sebagai pasukan terbaik untuk rakyat. Beliau turut mengumumkan esok sebagai cuti peristiwa bagi Negeri Sembilan. Terima kasih kepada pengundi yang telah keluar mengundi pada hari ini 12 hari bulan Ogos 2023 yang telah membuat keputusan, dan alhamdulillah saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengundi yang terus memberikan sokongan dan memastikan kemenangan kepada Pakatan Harapan. Pada PRU kali ini, Datuk Seri Aminuddin memenangi kerusi N13 Sikamat dengan 12,730 undi mengalahkan calon PN Ahmad Raihan Muhammad Hilal. Dan sementara itu, Perikatan Nasional akan mengemukakan nama calon Menteri Besar baharu di ketiga-tiga negeri yang dimenangi gabungan itu dalam masa terdekat. Pengerusi PN yang juga Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ini bagi mendapatkan perkenan daripada Sultan di negeri terbabit iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sekiranya nama-nama itu diperkenan, upacara angkat sumpah akan ditetapkan mungkin dalam tempoh beberapa hari akan datang. Selain menguasai Kelantan, Terengganu dan Kedah, PN menang di kerusi Parlimen Kuala Terengganu serta 11 kerusi DUN di Pulau Pinang, 22 di Selangor dan 5 di Negeri Sembilan. 42 laporan polis diterima di 6 negeri yang terlibat PRU DUN ke-15. Ia berhubung dakwaan kad pengenalan mereka digunakan orang lain untuk mengundi. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin berkata, laporan paling banyak di Selangor iaitu 16. Menjangkakan report atas Seksyen 7 ini, akta salah guna kad pengenalan orang lain ini akan meningkat. Mungkin lepas pada pukul 6 tu ada report lagi. Kita percaya begitulah. Polis akan memanggil saksi dan pengadu dalam masa terdekat untuk melengkapkan kertas siasatan. Sementara itu, Ketua Polis Negara menegaskan tindakan menunjukkan kertas undi yang sudah dipangkah kepada umum adalah kesalahan mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Polis akan menjalankan siasatan sekiranya ada pihak tampil membuat laporan polis terhadap kes terbabit. Melaka bakal dijadikan hub perhimpunan pelukis karikatur dari seluruh dunia setiap tahun, sekaligus menarik pelukis antarabangsa untuk berkarya di negeri bersejarah berkenaan. Demikian hasrat Pertubuhan Dunia Karikatur Malaysia Pedukar berikutan status Melaka sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Ia bakal menjadi medan perhimpunan pelukis tempatan dan antarabangsa memperkenalkan karya masing-masing. Saya memilih Melaka sebagai tempat, sebab Melaka adalah
salah satu negara under UNESCO, bangunan bersejarah. Jadi bila Melaka bandaraya bersejarah, dan festival karikatur ni pun adalah festival karikatur yang bersejarah yang tak pernah dibuat sepanjang sejarah industri karikatur Malaysia. Ini adalah yang pertama dan memang julung-julung kali dan bersejarah di negeri yang bersejarah. Festival Karikatur Malaysia disempurnakan seniman diraja Datuk Muhammad Nur Khalid Datuk Lat di Bandar Hilir. Lebih 77 karya daripada 77 karikatur dipamerkan melibatkan pelukis tempatan dan luar negara. Dan saya seorang pelukis komik dan kartun kan, belum tentu saya boleh buat karikatur. Saya boleh melukis watak-watak yang terkenal macam Kampung Boy semua tu yang dibuat dalam bentuk buku dan juga animasi. Tapi belum tentu saya boleh buat karikatur. Karikatur ni kita kena buat tokoh seseorang itu yang kita lukis itu tak kira siapa. Tapi betul macam dia, tinggal lagi ada lucu sikit lah sebab dia tu dalam bentuk untuk kita bergurau senda ya. Jadi kita boleh lihat di sinilah ada banyak lukisan-lukisan daripada pelukis yang sungguh matang. Saya harap para peminat karikatur, walaupun mereka tidak tahu apa itu karikatur, apa itu buat pertama kali, barangkali mereka tahu tentang karikatur, harap datang ke sini untuk menyaksikan sendiri karikatur-karikatur Malaysia dan juga karikatur luar negeri untuk tetapan mereka. Apa itu karikatur? Dia sangat beza dengan kartun. Itu orang muskil, orang tahu. Cuma orang tahu kartun dan karikatur adalah memek muka, wajah potret yang dikartunkan. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB sedang membangunkan Taman Kenderaan Rekreasi RVP di Taman Bandaraya Bukit Serindit. Ia dijangka dibuka kepada kenderaan motorhome dan camper van pada November ini. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, Datuk Syadan Uthman berkata, lokasi dipilih mampu memuatkan sehingga 50 kenderaan itu pada satu-satu masa. Ia akan dilengkapi fasiliti asas seperti bekalan air, elektrik, tandas, pencahayaan serta keceriaan untuk aktiviti riadah. Tentang cadangan kita untuk nak dijadikan sebagai tempat recreational vehicle park di kawasan tersebut. Alhamdulillah saya menerima komen yang baik daripada persatuan tersebut dan mereka memberi satu pandangan supaya meletakkan perkara-perkara asas untuk mereka gunakan, antaranya keceriaan kawasan seperti lampu. Keduanya sumber air yang diperlukan. Yang ketiganya tempat rekreasi yang mereka perlukan, kerana mereka ni datang bersama dengan keluarga, anak dan sebagainya. Mereka perlu tempat-tempat seperti itu. Beliau berkata demikian pada acara pelepasan peserta Adventure Marathon Kayak Trip di JT Marina Melaka, Kota Laksamana. Acara kayak sejauh 42 km yang memakan masa kira-kira 13 jam itu akan berakhir di Port Dickson. Pihak Pejabat Kebajikan Masyarakat JKM Daerah Johor Bahru sedang mengesan waris yang layak dan sesuai bagi memberi pelindungan sementara atau tetap kepada kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun yang dipercayai didera ibu dan rakan ibunya di Pasir Gudang Jumaat lepas. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri Johor, Khairin Nisa Ismail alias Mat On, dalam satu kenyataan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkara itu. Ia bagi tujuan penilaian memastikan waris tersebut layak menjaga kanak-kanak berkenaan. Kanak-kanak itu kini sedang menjalani rawatan di Hospital Sultan Ismail, manakala ibu dan rakan ibunya direman sehingga 17 dan 18 Ogos ini untuk disiasat. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Sama-sama kita kan kian bijak.
Tindakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Fasiliti, infrastruktur dan polisi yang mesra pelabur menjadi antara kepentingan utama kejayaan menarik pelabur luar ke Malaysia. Penganalisis Ekonomi Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat kedudukan kerajaan yang stabil menjadi penyumbang kepada minat China dan Singapura. Jelas beliau, Malaysia memiliki kelebihan dalam kesemua faktor tersebut sekaligus berjaya menerima pelaburan dalam sektor ekonomi digital sehingga 5.2 bilion ringgit dari 2 negara berkenaan. Malahan sudah tentu para pelabur mahukan pulangan yang berpatutan dalam tempoh masa yang panjang. Dan saya yakin mereka sudah melihat pelbagai faktor yang diambil kira dari segi sebagai contoh kemudahan fasiliti, infrastruktur, dasar dan polisi yang mesra pelabur, sumber modal insan yang berkemahiran serta kerajaan yang stabil. Dan saya melihat Malaysia mempunyai kelebihan dalam kesemua faktor tersebut. Pelaburan sektor ekonomi digital bagi setengah tahun pertama 2023 direkodkan sebanyak 28.4 bilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lalu sebanyak 7.5 bilion ringgit. Hubungan diplomatik Malaysia-Vietnam terus diperkukuh. Penubuhan Vietnam House di Kuala Lumpur bakal meningkatkan kemasukan pelabur dan pelancong asing sekaligus mengukuhkan ekonomi negara. Inisiatif Persatuan Persahabatan Malaysia-Vietnam MVFA ini dibangunkan dengan peruntukan awal RM200,000. Vietnam House bakal dijadikan sebagai pusat diplomatik yang menganjurkan pameran perdagangan, seminar pelaburan dan acara rangkaian perniagaan untuk mempamerkan potensi ekonomi Vietnam. Paling cepat kita nak buat sebelum kedatangan ketibaan Presiden yang akan datang pada bulan 10 ni. Kalau kita nak cakap tentang regional hub development yang sekarang kerajaan nak tengah buat, Mina Middle East North Africa ni boleh datang ke Kuala Lumpur untuk nak buat kajian setempat tentang ASEAN. Jadi di sini pengkayaan yang kita nampak tentang Kuala Lumpur tu sebagai geografi, geopolitik yang sesuai. Vietnam House juga bakal dilengkapi perpustakaan yang mengandungi koleksi buku, dokumen dan sumber digital mengenai budaya, sejarah dan masyarakat Vietnam. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC dan Nexus Produktiviti Perkhidmatan Profesional PSPN melancarkan program produktiviti Step Up. Program bertujuan membantu syarikat perkhidmatan profesional menangani kenaikan kos operasi menerusi adaptasi penggunaan teknologi. Berdasarkan kenyataan, MPC memaklumkan melalui projek Gerintis ini, pihaknya menyasarkan pengurangan 5 ke 10% kos operasi industri perkhidmatan profesional merangkumi bidang kejuruteraan, perakaunan, seni bina dan perundangan. MPC dan PSPN turut bertemu dengan pemain industri untuk mendengar isu dan cabaran dihadapi dan bersedia memudah cara penyelesaian bagi melonjakkan dan memperkukuh produktiviti industri perkhidmatan profesional. Seperti kita tahu, kita ada suatu rencana untuk membuat beberapa anjakan besar dalam Tibet. Apabila saya ada pertemuan dengan Khazanah, beberapa badan-badan kerajaan itu diminta ambil alih institusi Tibet yang ada. Kita ada lebih kurang 500 Tibet di seluruh negara dalam beberapa kategori. Kita belanja untuk satu tahun 6.7 bilion ringgit untuk latihan Tibet. Tetapi kita merasakan perlu swasta ambil alih. Maknanya meminta syarikat termasuk Petronas, Taikom, Tenaga semua ini ambil alih dan bagi latihan untuk memenuhi keperluan. Dan saya fikir ini cadangan yang munasabah dan boleh menghasilkan produk pelatih yang lebih berkualiti.
Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Ke perkembangan luar negara, angka korban kebakaran hutan di Pulau Maui, Amerika Syarikat meningkat kepada 89 orang selepas operasi mencari dan menyelamat SAR dilakukan di serpihan bangunan yang musnah. Pegawai Hawaii berkata pihaknya sedang menyiasat bagaimana api boleh merebak dengan pantas ke pulau berkenaan. Bencana alam itu disifatkan paling teruk dalam sejarah Amerika berbanding tsunami di Pulau Besar Hawaii yang mengorbankan 61 nyawa pada 1960. Ketika ini, operasi SAR diteruskan menggunakan anjing pengesan dan angka korban dijangka terus meningkat. Jabatan Polis Maui memaklumkan tumpuan diberikan kepada memastikan keselamatan komuniti dan proses pemindahan penduduk. Kebakaran hutan tersebut telah memusnahkan kira-kira 1,000 bangunan serta ribuan kehilangan tempat tinggal. Usaha membina semula infrastruktur dijangka menelan bilion dolar Amerika. Pasukan Pertahanan Udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 3 peluru berpandu Ukraine dalam ruang udara di atas jambatan menghubungkan Crimea dengan Tanah Besar. Gubernur Semenanjung Crimea, Sergei Aksyonov, bagaimanapun berkata jambatan itu tidak mengalami kerosakan. Justru Aksyonov meminta penduduk tempatan untuk kekal bertenang. Menerusi gambar tular di media sosial menunjukkan kepulan asap memenuhi sekitar jambatan berkenaan. Kementerian Pertahanan Rusia juga mendakwa Kiev cuba menyerang jambatan Crimea menggunakan sebuah peluru berpandu anti-pesawat S-200. Bagaimanapun, peluru itu berjaya dikesan serta dipintas sistem pertahanan udara Moskow. Tiada kemalangan jiwa dan kerosakan dilaporkan. Puluhan ribu warga Israel membuat bantahan di Tel Aviv untuk minggu ke-32 bagi menentang usaha kerajaan merombak sistem kehakiman. Pengkritik bimbang menerusi rombakan tersebut akan menjejaskan amalan demokrasi liberal serta semak imbang kepada badan eksekutif. Mahkamah Agung sewajarnya menjadi semak imbang kepada kerajaan berdasarkan undang-undang asas seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Selain rombakan kehakiman, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu turut mencetuskan bantahan di dalam dan luar negara berhubung perbicaraan 3 kes rasuah yang dihadapinya ketika ini. Netanyahu menafikan segala tuduhan salah laku terbabit. Bulan lalu, kerajaan Israel meluluskan undang-undang yang menghapuskan kuasa mahkamah untuk membatalkan usaha kerajaan berdasarkan tindakan yang diklasifikasikan sebagai tidak munasabah. Dan sukan kita mulakan dengan perkembangan ini. Hasrat skuad hoki lelaki negara untuk mencipta sejarah lebih besar tidak kesampaian selepas tewas 3-4 di tangan pasukan tuan rumah India pada perlawanan akhir kejohanan Trofi Juara-Juara Asia ACT 2023 di Chennai. Kekalahan kepada juara 3 kali di Stadium Maya Radhakrishnan itu menyaksikan Malaysia terpaksa menunggu lebih lama untuk menamatkan penantian merangkul kejuaraan sulung ACT sejak dianjurkan pada 2011. Pada pertembungan final itu, India terlebih dahulu berada di depan selepas Jugrat Singh menyudahkan pukulan sudut penalti pada minit ke-9. Sebelum Muhammad Azrai Aizad Abu Kamal menyamakan kedudukan buat Malaysia menerusi jaringan padang 5 minit kemudian. Skuad kendalian Arul Selvaraj kemudian mengejutkan India apabila mendahului 2-1 selepas Muhammad Razi Abdul Rahim meledak jaringan pukulan sudut penalti pada minit ke-18. Malaysia terus melebarkan jurang dengan gol ketiga menerusi pukulan sudut penalti Muhammad Aminuddin Muhammad Zain pada minit ke-28. Namun kegembiraan Speedy Tigers mula tersentak di suku ketiga perlawanan. India bangkit menyamakan kedudukan dalam masa singkat di penghujung suku ketiga menerusi pukulan penalti Hermanpreet Singh dan jaringan padang Gurjat Singh masing-masing pada minit ke-45.
Akashdeep Singh muncul wira India apabila menjaringkan gol padang 4 minit sebelum whistle penamat dibunyikan pengadil sekaligus menghadiahkan gelaran keempat buat pasukan itu. Menjelang aksi Liga Super, Sabah FC mahu melupakan episod hitam tewas di tangan Johor Darul Takzim JDT Rabu lalu dengan memberi fokus kepada perlawanan menentang Kuala Lumpur City FC di Stadium Likas malam ini. Ketua Jurulatihnya, Dato' Ong Kim Swee berkata, beliau mengharapkan anak buahnya bangkit dan mencipta keputusan positif. Jelasnya lagi, pasukannya tetap dahaga mahukan kemenangan terutama beraksi di laman sendiri. Ya, kita inginkan keputusan yang positif di mana kita tidak boleh lagi mengalami ataupun kehilangan mata jika kita ingin mengekalkan di kelompok teratas Liga, di mana ini penting untuk memastikan kita berakhir nanti dengan satu kedudukan yang lebih baik. Mengenai senarai pemain yang akan diturunkan, Dato' Kim Swee berkata ia belum dimuktamadkan berikutan beberapa tonggak mengalami kecederaan antaranya Sadil Ramdhani dan Miguel Cifuentes. Skuad The Rhinos tewas 5-1 ketika berdepan JDT Rabu lalu sekaligus menamatkan rekod tanpa kalah di halaman sendiri dalam aksi Liga Super musim ini. Arsenal memulakan kempen Liga Perdana Inggeris EPL musim ini dengan kemenangan 2-1 di tempat sendiri berdepan Nottingham Forest. Manakala Newcastle United berpesta gol dengan menewaskan Aston Villa 5-1. Berikut keputusan perlawanan EPL malam tadi. Bintang sensasi dunia Cristiano Ronaldo cemerlang membantu pasukannya Al Nassr menjulang piala juara-juara Kelab Arab. Ronaldo berjaya meledak 2 gol menewaskan Al Hilal 2-1 pada aksi final semalam. Pada perlawanan itu, pasukan lawan Al Hilal bermula garang apabila berjaya meledak jaringan pada minit ke-51 permainan. Tersentak dengan gol tersebut, pemenang 5 kali Ballon d'Or membalasnya dengan menyamakan kedudukan pada minit ke-74 bagi menghirit permainan ke masa tambahan. Ronaldo sekali lagi mencuri tumpuan pada masa tambahan apabila muncul wira Al Nassr dengan menjaringkan gol kemenangan melalui tandukan. Piala tersebut merupakan trofi pertamanya bersama pasukan tersebut selepas berpindah dari Manchester United. Saudara, paparan itu mengakhiri berita tengah hari. Terus setia bersama Berita RTM, Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.